أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam ini. Dengan keizinan dan rahmat kasih sayang Allah, kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah untuk salat maghrib berjemaah. Dan seterusnya Allah Ta'ala beri keizinan kepada kita untuk kita sama-sama menuntut ilmu pada malam ini. Maka kata Nabi SAW tentang kelebihan penuntut ilmu, wa inna taliban ilmi wal mar'ata al muti'ata li zawjiha wal walad al barra bi walidayhi yadkhuluna al jannah ma'al anbiya'i bi ghairi hisab. Kata Nabi, dan sesungguhnya para penuntut ilmu itu isteri yang taat kepada suami dan anak-anak yang berbuat baik kepada ayah dan ibunya, kesemuanya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan para nabi tanpa dihisab. Mudah-mudahan muslimin muslimat, dengan kita memilih untuk menuntut ilmu pada malam ini, Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga bersama dengan nabi yang kita sayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan ratusan ribu lagi nabi-nabi yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah masuk ke dalam syurga tanpa dihisab. Dan selepas kita belajar, pastikan kita beramal dengan ilmu yang kita miliki, dan pastikan kita sampaikan pula kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada isteri kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, insya-Allah. Malam ni insya-Allah muslimin muslimat, kita akan bacakan beberapa lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat Nabi kepada kita. Tinggalan Nabi selepas kewafatan Nabi, ada beberapa perkara yang Nabi pesan kepada kita. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga At-Tabrani dalam kitabnya Musnad Asy-Syamiyyin, an Abdullah ibn Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Imam Tirmizi dan juga At-Tabrani, bahwasanya Abdullah bin Amr telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Nabi telah bersabda, khaslatani min kanata fihi katabahullahu syakiran sabira wa man lam takuna fihi lam yaktubuhu Allah syakiran wala sabira.
Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqad tadabih. Wa man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaihi. Katabahullahu syakiran sabira. Wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu minhu lam yaktubuhu Allah syakira wala sabira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara, sesiapa yang ada dua perkara ini pada dirinya, Allah akan menulis baginya termasuk sebagai orang-orang yang bersyukur dan sabar kepada Allah. Tuan-tuan termasuk dalam kelompok orang-orang yang bersyukur dan sabar kepada Allah. Dan kenapa kita mesti termasuk dalam kelompok orang yang bersyukur dan sabar kepada Allah? Yang pertama, Nabi sebut dalam hadis ada satu pintu syurga yang disediakan untuk orang-orang yang sabar. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah, sabar ketika mana meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Dia sabar untuk menempuh ujian kehidupan dunia pada hari ini. Sabar dengan kehidupan yang susah, tetapi masih syukur kepada Allah Ta'ala. Masih syukur kepada Allah. Kenapa mesti termasuk dalam orang-orang yang syukur? Ya, sebab itulah antaranya sifat Nabi SAW. Yang Aisyah bertanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau ni dijamin masuk dalam syurga, tetapi kenapa engkau sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki kau ya Rasulullah? Kenapa engkau beribadah sampai bengkak-bengkak kaki ya Rasulullah?" Nabi bengkak kaki sebab sembahyang tu, sebab beribadah, lama berdiri dia. Bengkak kaki sebab sembahyang. Kita tak sembahyang sebab kaki bengkak kan? Bertukar pula dengan Nabi, ya tak? Banyak benar lah berjalan je sampai bengkak kaki tu, main bola punya pasal kan? Sampai tak sembahyang sebab kaki bengkak. Nabi bengkak kaki sebab sembahyang. Yang ni nak belajar dengan Nabi. Bila Aisyah tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, kan kau dah masuk ke dalam syurga?" Apa kata Nabi? "Aisyah, tak bolehkah aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang bersyukur kepada Allah?" Nabi ibadah bukan mengharapkan syurga daripada Allah. Nabi ibadah bukan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan keampunan. Sebab Allah dah ampunkan Nabi. Semua Rasul ini termasuk diberi oleh Allah Ta'ala satu kelebihan yang disebut sebagai ismatul Rasul, yang terpelihara dari para Nabi dan Rasul ini daripada maksiat, daripada benda-benda perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kredibiliti sebagai seorang Rasul. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Nabi tak buat dosa, Nabi tak buat masalah. Nabi bukan ibadah sebab takut kepada dosa, tapi Nabi ibadah sebab kata Nabi, itu tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Tanda syukur kepada Allah Ta'ala itu tadilah yang menyebabkan Nabi beribadah kepada Allah. Sebab tu kita kena termasuk dalam kelompok orang yang bersyukur kepada Allah. Syukur dengan mengembalikan segala nikmat kepada Allah Ta'ala dengan cara beribadah. Dan kita kena ingat syukur lawannya kufur. Syukur lawannya kufur. Kufur ni pula ulama' bagikan kepada dua. Satu kufur hakikat, satu kufur nikmat. Kufur hakikat, orang yang tidak percaya kepada rukun iman, orang yang menolak apa yang Nabi ajar, itu kufur hakikat. Kufur nikmat, orang yang tidak mengakui Allah Ta'ala sebagai pemberi nikmat. Dia tolak Allah sebagai pemberi nikmat dan dia menggunakan nikmat Allah Ta'ala dengan cara yang salah. Itu kufur nikmat. Kufur nikmat ke kufur hakikat, kedua-duanya kufur, lawan kepada syukur. Itu sebab orang bersyukur dia akan kembalikan nikmat syukur tu dengan beribadah pada Allah. Yang macam tuan-tuan perempuan buat pada malam ni.
Kita sihat kan, nikmat sihat ini kembalikan dengan beribadah kepada Allah. Ini cara yang kita buat dan bertepatan yang Nabi sebut ni. Itu sebab kita perlu termasuk dalam kelompok orang yang syukur, satu, yang kedua orang yang sabar. Kata Nabi, ada beberapa amalan yang boleh kita termasuk dalam kelompok orang ni. Ni Nabi kata, siapa buat dua benda ni, kata Nabi, dialah orang yang syukur dan dialah orang yang sabar, yang akan masuk dalam pintu syurga yang dinamakan sebagai pintu sabar. Ketika mana dia nak masuk ke syurga, ditahan oleh malaikat. Dia berkata kepada malaikat, aku orang yang sabar, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Diperakui, lalu dimasuk ke dalam syurga melalui pintu kesabaran. Apa dua perkara itu? Yang pertama, kata Nabi, sesiapa yang melihat dalam agamanya kepada orang yang di atasnya, lalu ia mengikutinya. Nabi kata, Nabi perintahkan kepada kita untuk melihat orang yang lebih hebat ibadahnya berbanding kita. Nabi wasiatkan kepada kita sebagai umat Nabi ini, tolong tengok, tolong perhati dan tolong ikuti orang yang ibadahnya lebih baik berbanding dengan kita, sabarnya lebih hebat daripada kita. Selepas kita tengok dia, dan Nabi kata contohi dia, kata Nabi. Tuan-tuan muslimin muslimat, itu sebab mesti ada perasaan cemburu dalam diri kita bila melihat orang yang sangat hebat ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang tak berhenti beribadah, dia buat solat sunat rawatib, dia baca Quran, habis sembahyang isyak buat solat sunat selepas isyak. Yang ni Nabi suruh kita cemburu. Dalam hadis yang lain Nabi juga pesan kepada kita, cemburu juga bukan setakat orang hebat ibadah kepada Allah, termasuk orang yang ilmunya lebih daripada kita. Supaya dengan sebab kita cemburu, kita pun menuntut ilmu lagi, nak menambahkan ilmu dan beramal lagi. Ini Nabi pesan kepada kita. Tolong cemburu dengan orang-orang yang bukan setakat ibadahnya sangat luar biasa ni tadi ni. Malahan dengan sebab ibadah yang hebat tu tadi, sampaikan Allah pilih dia mati pun tempat yang sangat mulia. Allah pilih dia mati tempat yang sangat mulia. Video yang baru saya tengok dalam 2-3 hari lepas kat Facebook, luar negara, seorang imam ketika nak naik membaca khutbah, dia jatuh betul-betul dekat atas mimbar khutbah dan terus meninggal dunia. Betapa cemburunya kita bila melihat orang yang mati ketika berada dalam rumah Allah, kakinya berdiri di tempat untuk dia membacakan khutbah. Dia mati di tempat di masjid yang dia menjadi imam di situ. Yang ni Nabi minta kita rasa cemburu dan kita ikuti amalannya. Dalam hadis yang lain Nabi sebut thalathatin, awalu thalathatin yadkhulul jannah. Ada 3 kelompok yang Nabi sebut akan terawal masuk ke dalam syurga. Siapa antaranya? Wal abdu ahsana ibadatar rabbih. Seorang hamba Allah Ta'ala yang mengikhlaskan diri, yang memperbaiki ibadahnya, yang memperelokkan ibadahnya setiap masa kepada Allah Ta'ala. Dia menambah ibadah yang lain. Dia dah cukup dengan ibadah yang dia dah buat. Dia tengok orang lain pula rajin buat salat duha, dia pun menambah lagi ibadah salat duha setiap hari dia buat. Dia cuba nak buat macam orang lain buat. Yang ni kata Nabi, dia termasuk dalam kelompok orang yang syukur dan juga sabar. Tolong cemburu tuan-tuan. Tolong rasa iri hati dengan orang yang setiap kali azan mesti akan datang ke masjid ke surau. Tolong cemburu dengan orang yang anak-anaknya mudahnya ke surau ke masjid. Kenapa anak aku susah? Ini kena rasa cemburu. Elok anak orang tu datang ke masjid, kenapa anak aku tak buat begitu? Yang ni Nabi minta kepada kita belajar daripada orang tu macam mana dia boleh bawa anaknya ke surau masjid. Tuan-tuan muslimin muslimat, tolong cemburu, tolong ada perasaan.
Dengan orang-orang yang kita nampak sangat mudah untuk bersedekah. Allah permudahkan urusan dia untuk bersedekah. Sampaikan dia dah tak kisah pun apa yang tinggal lagi untuk diri dia. Dia dengar di tempat nak bagi sedekah, dia punya sedekah tu sampai kita tak jangka dia bagi begitu. Kita pernah dengar orang kaya bersedekah. Dalam masa sebulan 2 bulan ni tuan-tuan, terlampau ramai orang yang bantu saya untuk saya nak upgrade surau sekolah saya tu. Ada yang bagi belas ribu pun ada dalam kalangan orang kaya ni lah. Tapi subhanallah, saya bertemu dengan orang yang biasa-biasa sahaja. Orang yang pencen, bukanlah dalam kelompok gaji yang banyak, bukan orang yang duduk dalam top hierarki dalam pejabat, dia tak. Tapi dia boleh menyumbang 1,000, 2,000 ringgit tanpa dia berfikir bagaimana Allah akan gantikan kembali duit dia. Dia Allah Ta'ala permudahkan hati perasaan dia tu kan. Dan lepaskan duit tu bagi pada orang, dah tak fikir lagi dah. Tuan-tuan, ni Nabi suruh belajar daripada orang ni. Tengok teliti dia, bagaimana hati terlampau redha kepada Allah Ta'ala, sampai kita tak sangka begitu sekali dia boleh buat. Bertemu pula dengan ibu yang sangat sabar dengan anak perempuan dia. Antara banyak yang saya belajar tuan-tuan, area Kajang ni juga, seorang ibu yang membesarkan anak perempuan. Ketika anaknya masih kecil, suaminya meninggal dunia. Suami meninggal dunia. Subhanallah. Selepas suami meninggal dunia dengan anak seorang perempuan, ibu tidak pernah berkahwin pun sampai anaknya dewasa. Semata-mata takut anaknya terlepas daripada didikan kasih seorang ibu sebab bapa dah tak ada. Betapa ibu dia korbankan. Kalau dikahwin pun tak salah, tapi dia memilih untuk berkorban. Muslimin muslimat, sampai anaknya masuk belajar di universiti, di UIA. Ibu tu begitu sayangkan anak dia tu, dia jaga sebaik mungkin. Sampaikan ibu yang sama juga tidur sama-sama di bilik, tidur sama-sama di bilik, di rumah sewa, di bilik anaknya. Sampai kawan-kawan anak dia menengok betapa rapat ibu ni dengan anak perempuan tu tadi. Dijaga segala-galanya. Tapi subhanallah, bila anak tu nak berkahwin, dia tinggalkan ibunya. Dia tak berkenan, tak serasi dengan apa yang mak dia nak, dengan apa yang dia nak. Selepas berkahwin saja, selepas akad nikah saja, 3 hari selepas duduk di rumah tersebut, ditinggalkan rumah, ditinggalkan ibu begitu saja, tinggal ke rumah suaminya. Sedih tak ibu tu? Sangat sedih. Tapi dia sangat sabar. Dia sangat sabar. Yang sabar ini kita perlu belajar. Nabi mengajar kepada kita. Tengok orang yang sabar lebih daripada kita. Tengok orang yang ibadah lebih daripada kita. Kalau tuan-tuan pernah teliti antara ucapan ataupun ceramah, wasiat sebelum kematian almarhum Tuan Guru Ni Aziz Nikmat, antara yang dia sebut dalam ucapan dia sebelum dia meninggal dunia, dia kata sepanjang hidup dia selepas dia meletak jawatan sebagai Menteri Besar Kelantan, dia kata antara amalan yang dia tak pernah tinggal adalah solat tahajud. Dia tidak pernah tinggal solat tahajud. Kalau dia tertinggal sekalipun, dia kata dia tertinggal sepanjang hidupnya, dia cuma tertinggal 4 malam saja bertahajud. Itu pun disebabkan dia sakit. Allahu Akbar. 4 malam saja tuan-tuan yang tidak pernah dia solat tahajud. Maknanya memang solat tahajud tu dah macam solat wajib untuk diri dia sepanjang hayatnya. Itu pun sebab dia sakit. Kita sepanjang hayat 4 malam ni kita jaga tak? Itu pun nasib baik nak tengok bola tu kan, terjagalah sekejap. Ni nak belajar daripada orang yang subhanallah. Walaupun dia sakit sebelum dia meninggal dunia tu kan, di hospital, yang diceritakan oleh Ustaz Ahmad Dasuki kan, bagaimana Tok Guru Ni Aziz ni dalam keadaan dia sakit sekalipun, dia tak boleh bergerak atas katil. Dia ambil wuduk guna air mineral gitu, ambil wuduk dan sembahyang 2 rakaat di atas katil. Masih lagi mengembalikan syukur kepada Allah Ta'ala.
Syukur kepada Allah Ta'ala. Seorang sahabat Nabi, Urwah, diuji oleh Allah Ta'ala. Kakinya rosak, perlu dipotong sebelah kakinya. Lalu dipotonglah kakinya. Dan bila dia kembali ke rumah, tuan-tuan muslimin muslimat, dia disambut dengan kematian seorang anaknya, kematian anak lelakinya yang paling dia sayangnya. Dia memiliki 7 orang anak, Allah matikan seorang anak yang paling dia sayang. Dalam keadaan dia sangat sedih dengan kaki dipotong sebelah. Dalam keadaan yang sangat sedih, Allah matikan pula anak yang paling dia sayang. Dia masih lagi mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, aku puji kepada Engkau ya Allah. Subhanallah. Tangisan kesedihannya diiringi dengan pujian kepada Allah. Aku puji kepada Engkau ya Allah. Kaki tak ada, anak mati. Apa dia kata kepada Allah? Allahumma ya Allah, aku mesti bersyukur puji kepada Engkau ya Allah. Engkau cuma ambil satu saja kaki daripada 12 kaki yang aku ada. Engkau cuma ambil seorang anak daripada 7 orang anak yang aku ada. Masih bersyukur kepada Allah. Syukur saat diuji. Meskipun diuji oleh Allah Ta'ala, perkataan pertama selepas kematian anak, Allahumma lakal hamdu ya Allah, aku memuji Engkau ya Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Belajar daripada orang-orang yang agamanya sangat hebat, ibadah sangat luar biasa. Orang-orang yang kita bertemu dengan orang yang kaki sebelah ni dah dipotong dah pun, dengan sebelah kaki dia datang juga ke masjid untuk beribadah. Orang yang kena Parkinson, kena stroke, ni semua ada kawasan-kawasan kita ni tuan-tuan, sepanjang saya datang berceramah kat seorang masjid, yang berlaku depan mata saya. Dalam keadaan dia menggigil tubuh badan dia, duduk di atas kerusi, dijaga oleh orang keliling takut jatuh, masih lagi datang ke masjid untuk beribadah. Jiwa semalam pun tuan-tuan saya bertemu dengan seorang pakcik datuk ni. Umurnya hampir 80 tahun, 78 tahun lebih kurang. Bertongkat. Masih lagi dalam keadaan yang perlahan dia berjalan. Duduk sangat dekat dengan saya atas kerusi. Seorang duduk. Di atas tangannya ada nota untuk dia catat. Allahu Akbar, saya kata. Masih lagi boleh memandu kereta. Untuk balik ke rumah, pergi keluar lagi ke masjid, masih boleh memandu kereta. Bagaimana Allah memberkati umur dia tu, dengan umur hampir 80 tahun, tapi dia masih boleh lagi untuk datang ke masjid. Kenapa tuan-tuan? Ini Nabi sebut dalam hadis ni, tentang orang-orang yang Allah letakkan dia, golongkan dia dalam kelompok orang yang taat dengan perintah Allah Ta'ala. Dalam usianya 80 tahun, dia masih lagi taat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi perintahkan kita untuk tengok orang yang agamanya lebih hebat daripada kita, lantas kita mengikuti kebaikan yang dia buat. Itu sebab tuan-tuan, tolong duduk dengan kawan-kawan yang baik. Saya pesan pada tuan-tuan, termasuk saya dan juga termasuk anak-anak kita, antara task yang tuan-tuan perlu buat balik ke rumah pada hari ini, tolong perhatikan siapa rakan kepada anak kita. Al-mar'u ala madani khalilih. Manusia ni sangat bergantung, nak tengok manusia ni, tengok siapa kawan dia. Tengok kawan anak kita, sembahyangnya bagus ke tidak. Tak pun tanya anak kita tu macam mana kawan dia belajar, macam mana dekat duduk kat asrama rumah sewa tu, tengok. Sebab penentu kepada agama anak kita antaranya kawan dia. Yang paling rapat dia berkawan tu. Tolong perhati elok tuan-tuan. Beritahu pada anak kita ni, ikut orang yang agamanya lebih baik. Itu sebab muslimin muslimat, cari kawan yang rajin datang ke masjid, yang ingatkan kita tentang kebaikan ni tadi. Kita ada ramai kawan, kita ada banyak grup WhatsApp. Tuan-tuan boleh pilih mana yang terbaik untuk berada dalam tu, atas pilihan kita. Cari kawan-kawan yang boleh bagi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Cari tuan-tuan.
Kemudian kata Nabi, dan melihat dalam dunia kepada orang yang di bawahnya. Melihat dalam dunianya kepada orang yang di bawahnya, lalu ia memuji Allah kerana melebihkannya. Kata Nabi, kalau nak tengok pula nikmat, nak ukur nikmat, ukur dengan orang yang berada di bawah kita, bukan yang berada di atas kita. Nak tengok harta kita banyak ke sikit, nak banding, kata Nabi, jangan bandingkan dengan orang yang lebih kaya daripada kita. Kita dah ada rumah, jangan tengok rumah orang yang lebih besar daripada rumah kita. Nabi suruh tengok orang yang rumah lebih kecil daripada kita. Kita naik kereta, syukur, kira berteduh juga daripada panas dan hujan. Syukur dapat naik kereta walaupun kecil. Orang tu naik motor, orang naik motor pula kata apa? Syukur, orang tu naik basikal je. Aku kalau kena hujan pun taklah teruk basah sangat kuyup. Orang naik basikal kata syukur, aku dapat naik basikal. Orang tu jalan kaki je. Orang jalan kaki pula syukur, orang tu langsung tak ada kaki. Nabi mengajar kepada kita, nak tengok nikmat, tengok orang yang lebih bawah daripada kita, bukan yang lebih atas daripada kita. Nabi dia mengajar kita begitu, supaya kita syukur pada Allah Ta'ala. Itu sebab tuan-tuan muslimin muslimat, bawa anak-anak kita pergi ziarah, pergi tengok. Hari ni tuan-tuan, setiap hari kita dihidangkan dengan kematian anak-anak di Syria, di Ghuttah, yang Nabi sebut dalam hadis, akhir zaman ini akan berlaku peperangan besar di Ghuttah, di Syria, di Damsyik. Nabi sebut dalam hadis. Sampai ke hari ini tuan-tuan muslimin muslimat, laporan berita menyebut lebih dari 500 orang awam daripada kalangan orang tua dan kanak-kanak yang mati dibunuh tanpa berdosa. Dan kanak-kanak saja yang mati, hampir 130 orang kanak-kanak yang mati dalam peperangan tersebut. Video dia tuan-tuan tersebar luas, kematian di Syria. Bawa cucu kita, anak kita tengok ni. Mencari mana mak, mana bapak, mencari. Lepas berlaku pengebuman tu, mencari mana mak, mana bapak. Yang ditarik bayi keluar daripada timbunan batu-batu. Muslimin muslimat, sampai kita tengok, ya Allah, teruk macam mana pun Malaysia ni, ya Allah, susah macam mana pun masih syukur kepada Allah, sebab kita ada tempat untuk beribadah. Kita masih boleh berbual lagi kan. Setiap pagi kita boleh lagi untuk makan makanan. Kita boleh nak suapkan makanan pada mulut anak kita. Seorang budak perempuan Sundus berusia 9 tahun, tuan-tuan muslimin muslimat. Puluhan kanak-kanak berkurung di bawah tanah. Dia kata apa? Sampai ke hari ini, selepas minggu, kami tak ada langsung makanan untuk disuapkan dalam mulut kami. Tak ada makanan yang masuk ke mulut kami. Badan kami sakit-sakit. Kami lapar. Kami perlukan makanan. Tapi apa yang Bashar Assad buat pada kami? Apa yang dia tahu tentang kesusahan kami? Dia bunuh mak bapak kami. Dia merayu kepada kita semua, bagi bantuan kepada dia. Dia kata, walaupun saya dah kematian ayah saya dah tak ada ayah dah pun dekat muka bumi ni, tapi saya tetap ada Allah Ta'ala. Cukuplah Allah bersama dengan saya, dia kata. Allah, tuan-tuan. Menangis tengok video budak yang kelaparan. Musim sejuk di Syria. Berapa banyak video yang menunjukkan kematian dengan sebab sejuk yang melampau. Baju sejuk tak ada. Mati keras. Tekanan, kematian dengan sebab kesejukan yang melampau. Yang kedua, kematian sebab kebuluran. Termasuklah kematian dengan sebab pengebuman ni tadi. Muslimin muslimat, Nabi suruh kita tengok orang ni supaya kita syukur Allah kurniakan anak kepada kita, untuk kita jadikan anak kita ini di akhirat nanti sebagai pemberi syafaat kepada kita. Didiklah anak sebaik mungkin sebelum Allah cabut nyawa anak kita, seperti mana Allah cabut nyawa anak-anak di Syria.
Mereka sangat kasih kepada ayah dan ibu mereka. Mak bapak tercari-cari di mana anak mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat, hidangan makan malam mereka adalah dengan bom-bom sahaja. Terkapai-kapai mencari di mana tempat untuk nak cari makanan. Allah tunjukkan kepada kita peperangan yang berlaku pada zaman kita untuk kita belajar tentang sabar dan syukur kepada Allah Ta'ala. Tu Nabi suruh kepada kita, tuan-tuan, tengok nikmat ini ukur dengan orang yang lebih teruk daripada kita kehidupan dia. Lantas memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu. Muslimin muslimat, Allah sangat suka orang menyebut nama Allah, memuji nama Allah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Wa afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir kata Nabi adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa kata Nabi adalah alhamdulillah. Allah sangat suka kita memuji nama Allah. Apatah lagi ketika ditimpa musibah. Ketika mana Fatimah mengadu kepada Nabi tentang kesusahan hidup dia. Dia tak ada duit untuk nak membeli makanan. Dia perlu untuk menghasilkan makanannya sendiri. Dia tak ada duit nak beli gandum di pasar, beli makanan di pasar. Dia tak ada duit. Dia uli sendiri gandum tu sampai kasar tangan dia. Siapakah Fatimah? Anak seorang Rasul, anak seorang pemimpin yang boleh hidupnya senang, yang boleh hidupnya mewah seperti anak pemimpin pada hari ini. Tetapi Nabi memilih untuk tidak mahu hidup senang. Nabi mendidik anak Nabi supaya hidupnya susah. Takut untuk menjadi fitnah kepada masyarakat sekeliling. Seorang pemimpin kaya raya. Tapi dalam waktu yang sama, Nabi tidak menghalang Abu Bakar untuk kaya, Umar untuk kaya, Osman untuk kaya. Tapi yang Nabi mendidik sahabat, kekayaan kembalikan kepada agama. Nabi ajar begitu. Anak Nabi Fatimah hidupnya susah, tapi Nabi mengajar kepada Fatimah, jangan mengeluh Fatimah. Nabi ajar zikir kepada Fatimah. Dua zikir yang kena rajin kita beramal, tuan-tuan. Tak ada memuji Allah Ta'ala. Apa zikir tu? Yang pertama, Ya Hayyun. Yang kedua, Ya Qayyum. Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Hayyun, Ya Qayyum. Itulah antara zikir yang kami beramal dengan almarhum Tuan Guru Sa'aruddin di Darul Syifa. Antara zikir yang Allah suka namanya disebut, Ya Hayyun, Ya Qayyum. Meskipun ditimpa musibah, kesusahan, masih lagi dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang Nabi kata, Alhamdulillah. Susah-susah hidup aku, ada lagi orang lebih susah daripada aku. Itu sebab tuan-tuan muslimin muslimat, mesti ada dalam rutin kehidupan kita, sebulan sekali ke, 2 bulan sekali, setahun sekali ke, pergi ziarah rumah orang-orang yang susah. Pergi ziarah rumah anak yatim. Pergi ziarah rumah-rumah orang yang kena banjir. Pergi tengok rumah orang terbakar. Supaya kita belajar tentang kesusahan, supaya syukur kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, di Kelantan 2014 banjir besar, masih lagi boleh tersenyum dia. Orang nak bagi bantuan kat dia. Kami hantar bantuan, tuan-tuan, di Kelantan 2014. Dia kata, Ustaz, jangan bagi saya lagi, bagi orang belakang-belakang tu. Dia kata, orang belakang tu mungkin lebih susah daripada kami. Allahu Akbar. Saat dia pun susah, dia pun tak ada rumah, duduk dalam kemah, tapi Allah mengajar kepada dia untuk bersabar dan dahulukan orang yang lain. Bukankah itu akhlak Nabi? Al-ithar taqdimul ghairi an-nafsi, mengutamakan orang lain berbanding diri Nabi sendiri. Allahu Akbar muslimin muslimah. Masih bersabar dan mendahulukan orang lain saat dia pun diuji. Bila kita pandang orang begini muslimin muslimat, kita kata apa pada diri kita? Allahu Akbar.
Balik ke rumah, saya bawa video gambar tunjuk pada anak saya. Ni tengok orang susah ni. Syukur. Ada kita ada juga rumah makan duit tuan-tuan muslimin muslimat. Termasuk juga bila kita ni merungut kan. Isteri berungut pasal suami, suami berungut pasal isteri, mak bapak berungut pasal anak kan. Yang ni Allah suruh kita teliti, Nabi suruh kita tengok. Kita berungut pasal isteri kita, sedangkan dalam waktu yang sama ada orang yang isteri dia pun dah tak ada dah. Ada orang nak berkahwin tapi tak berpeluang untuk berkahwin. Dia tak ada isteri pun. Isteri berungut tentang suami dia, perangai suami dia. Tapi syukur ada juga suami, ada orang yang tak ada langsung suami, dia nak berkahwin tapi tak dapat berkahwin. Kita mengungut tentang anak. Saya ingat tuan-tuan muslimin muslimat dalam grup parenting, grup Telegram parenting saya, lebih kurang dalam tu grup Telegram ni dekat 500 lebih parent dalam tu, mak bapak dalam tu. Duk cerita tentang masalah anak. Habis semua bercerita tentang masalah anak, tentang masalah yang hadapi pada hari ni, seorang ibu dia bercerita dalam grup tu. Dia kata tuan-tuan perempuan semua syukurlah ada anak, dia kata. Syukurlah ada anak. Degil ke, baik ke, jahat ke, ada juga anak, dia kata. Saya ni, dia kata, rindu sangat nak mendengar bunyi bayi menangis ketika dilahirkan. Saya nak sangat merasai kesakitan melahirkan anak, tapi Allah tak izinkan saya lahirkan anak. Allah tak izinkan saya untuk mendengar tangisan anak. Saya tak ada rezeki untuk melahirkan anak. Itu sebab ada anak, degil ke, baik ke, syukur kepada Allah. Sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan perempuan mati, dia kata, ada juga anak yang akan sedekahkan Fatihah untuk dia. Saya siapa nak sedekahkan, dia kata. Sebab saya tak miliki anak. Terdiam mak bapak dalam tu. Bila ada seorang ibu bercerita tentang syukurnya memiliki anak, walaupun degil anak tu. Soal anak kita baik ataupun jahat, itu luar kemampuan kita. Yang patut kita buat, didik anak. Anak baik ke jahat, itu hak Allah Ta'ala. Keputusan atas Allah Ta'ala. Kita dah didik dia sembahyang. Masa kecil-kecil dah bawa sembahyang. Dah besar ni pula, mulalah kurang pula sembahyang. Kita ajak lagi. Kadang pergi, kadang tak pergi. Yang penting kita dah usaha. Sampai ke akhirnya, jangan berhenti. Selebihnya tawakallah pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatika fitnah wa azabil akhirah. Aku berlindung daripada fitnah anak aku dunia dan juga azab di akhirat, ya Allah. Tu mak bapak, ayah ibu yang telah sempurna didikan kepada anak, akhirnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Dia dapat anak yang berlaku apa sekalipun, tetap juga syukur kepada Allah, sebab ada juga Allah kurniakan anak kepada dia. Itu sebab bila kita mengeluh tentang itu masalah, ni masalah, Nabi suruh kita tengok orang yang lebih teruk daripada kita. Setakat suami kita balik surau lambat tu je lah kan. Dia pergi surau tapi balik terlambat kan. Macam mana? Kuliah maghrib dia 2 kali kan. Sekali kat surau, sekali lagi kat dia mamak tu kan. Jamuan dia pun 2 kali kan. Sekali kat surau, sekali kat dia mamak. Macam mana? Yang penting ke surau juga ada kan. Bukan pergi ke tempat lain. Okey lah. Yang tu maafkanlah suami kita. Sebab ada suami yang langsung tak sembahyang kan? Dia caranya gitulah. Okey, itu sebab kata Dr. Abdullah Nasir Alwan, dalam perkahwinan ni, suami isteri ni kan, terlampau banyak benda yang kita nak dari pasangan kita. Kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Dan terlampau banyak benda yang kita minta dari pasangan kita buat untuk kita begitu begini, begitu begini. Tapi percayalah, kita takkan mampu untuk buat semua. Kita takkan mampu nak puaskan semua sekali. Takkan mampu nak bagi semua sekali. So bagaimana cara nak mengajar kepada kita? Ada benda yang besar-besar tu jaga elok-elok. Kesilapan yang kecil-kecil tu maafkan je. Sebab kita bukan sempurna untuk nak buat semua sekali. Ada isteri yang mampu untuk masak je dekat rumah. Dia tak sempat nak kemaskan rumah. So maafkan yang tu. Tu yang diajar oleh Dr. Abdullah Nasir Alwan. Ada suami yang rajin datang ke surau.
rajin bekerja, tapi bila balik ke rumah baju dia campak je, maafkanlah dia. Sebab letihnya dia bekerja tu kadang-kadang sampai tak sempat nak kemas baju tu. Yang tu yang diajar oleh ulama supaya kita bertolak ansur. Yang besar jaga elok-elok, yang kecil sama-sama memaafkan. Barulah selesai. Jangan terlalu banyak meminta sedangkan kita juga ada banyak kelemahan. Kita juga ada banyak kelemahan. Dan bila kita akui kita juga lemah, kita juga kena menerima tentang kelemahan orang lain. Barulah senang hidup tu kan. Ni asyik nak meminta je kerja ni, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Itu sebab kata Nabi, tengok orang yang lebih teruk daripada kita. Orang perempuan syukurlah ada suami kat depan yang baik-baik kat depannya. Bukan senang nak dapat suami yang macam ni. Baik ni, berjuruh ni. Khusyuk dia dengan ceramah tu. Syahid dia. Kan? Setakat dia kahwin dua tu bagi je lah. Boleh tak? Tunggu awak mati dulu dia kata. Tak dia mati, kita mati dulu kan. Pandai-pandailah jaga hati pasangan kita tu tuan-tuan. Sebab suami isteri yang berkasih sayang tu kan, dia akan pindahkan perasaan kasih sayang kepada anak dia. Dia melahirkan anak yang berkasih sayang. Suami isteri yang kuat bergaduh, tengok anak tu macam mana. Anak warisi pergaduhan dengan anak dengan suami isteri dia pula. Suburkan kasih sayang. Warnai cinta kita dengan suami isteri itu muslimin-muslimat. Nabi kata apa lagi? Sesiapa yang melihat dalam agamanya kepada orang yang lebih rendah darinya dan melihat dalam dunia kepada orang yang lebih tinggi. Nabi kata, siapa ukur ibadahnya dengan orang yang lebih teruk. Aku okey lah semayang kan. Yang tu langsung tak semayang. Nabi kata jangan ukur yang lebih teruk. Alah tak semayang sunat pun tak apa. Orang tu semayang semua kesurau pun tidak. Aku setakat semayang sunat je tak buat. Nabi tak suka begitu. Ataupun Nabi kata tengok nikmat orang yang lebih tinggi. Aku nak kaya lah macam orang tu. Sampai semua benda haram semua dia buat. Sampai tak cukup-cukup. Nabi larang benda begitu. Nabi kata siapa yang buat dua benda ni, dia ukur ibadah dengan orang yang lebih teruk, dia nak bertanding nikmat dengan orang yang lebih kaya, kata Nabi, nescaya Allah tidak akan menulis untuknya orang yang bersyukur dan juga orang yang sabar. Sukar untuk dia nak masuk dalam syurga, namanya dengan pintu kesabaran tu tadi. Muslimin muslimat, mudah-mudahan tazkirah ringkas kita pada petang pada malam ini tuan-tuan tinggalkan kepada kita dua amalan untuk bersyukur dan juga bersabar. Sentiasa melihat orang yang lebih teruk daripada kita untuk kita bersyukur dan juga bersabar. Dan sentiasa berlumba untuk memperbaiki ibadah kita dengan kita tengok orang-orang yang lebih baik daripada kita. Dan kita ingat tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi sebut dalam hadis, wa anadi rabbi ayyudkhilal jannah min ummati 70,000 la hisaba alaihim wala azaba. Tuhanku berjanji, kata Nabi, akan masuk ke dalam syurga daripada kalangan umatku 70,000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi kata ada 70,000 orang masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Perjalanan yang sangat pantas untuk masuk ke dalam syurga. Atas sebab apa dia masuk ke syurga dengan pantas bersama dengan para nabi dan rasul? Antara sebabnya ibadahnya lebih baik berbanding daripada orang lain. Itu sebab berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Yang dah ada tu maintain, yang lain tu tambah sikit, zikir tambah sikit. Sekadar yang kita mampu dan buat yang lebih baik. Dan warisilah ibadah yang baik kepada anak-anak kita. Warisilah. Bawalah anak kita beribadah bersama dengan kita. Bawa anak beribadah bersama dengan kita. Tak dapat dekat surau, dekat rumah beribadah dengan anak. Tinggalkan anak dengan ilmu dan juga agama. Supaya akhirat nanti dia pimpin kita masuk ke syurga tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya tuan-tuan, silakan. Ya Ji. Tanya Ji tak apa, tak minta maaf pun. Syukur je ya, okey. Syukur saya sebut tadi kan. Tuan-tuan, nak kenal orang bersyukur tu, antara tanda yang paling mudahnya kan, cuba tengok dia tangkap surau tak. Sebab syukur ni
Dia akan nampak dia bersyukur selepas dikembalikan dengan dia mentaati perintah Allah. Antara tanda syukur tu tadi, dia kembali kepada dia melaksanakan perintah Allah ni tadi, tu tanda orang bersyukur. Tuan-tuan, syukur tak dengan nikmat sihat tubuh badan ni kan? Syukur kan? Apa tanda kita bersyukur? Yang tuan-tuan buat pada malam ni, datang ke surau ni, tanda syukur. Ni tanda syukur. Maknanya Nabi dah sebut dah, yang datang pada malam ni dekat surau ni orang bersyukur lah ni. Sebab kita kembalikan nikmat syukur dengan beribadah kepada Allah. Yang ni nak kena maintain buat. Cara nak kenal je ni kawan-kawan kita yang bersyukur ni tadi. Tapi kena maintain buat, elok-elok, slow-slow buat, lama-lama akan jadi amalan kita. Mulut dia pula sentiasa berzikir antaranya, baca Quran. Sekejap-sekejap dia akan sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah kan. Antaranya begitu. Itu sebab yang lebih hebat, walaupun dia ditimpa musibah, walaupun hidupnya susah, masih lagi mengekalkan ketaatan pada Allah Ta'ala. Yang ini tuan-tuan susah nak jumpa ni. Hari ini kita biasa bertemu dengan orang kaya yang bersyukur. Tuan-tuan boleh pergi dekat surau masjid yang banyak orang kaya-kaya. Dia tuan-tuan, macam kat surau ni ramai orang kaya ni kan, ni semua orang kaya semua ni. Tu ramai datang kat surau ni, betul? Cakap tak betul ni. Ni semua orang kaya semua ni kan? Betul? Angguk je. Sebenarnya tak duit lagi kan? Tuan-tuan, kaya tu tuan-tuan boleh pergi, sebab seperti banyak surau masjid kan tuan-tuan muslimat. Antaranya dekat Bandar Tun Hussein On. Itu memang berdiri orang kaya lah kat sana. Allahu Akbar. Jemaahnya penuh. Penuh jemaah dia. Macam tempat tuan-tuan muslimat ni, ramai orang datang sembahyang jemaah. Tuan-tuan, yang berkumpul dalam surau kita ini, pandang muka kawan kita, ni rakan kita yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila berkumpul orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, bukankah kata Allah Ta'ala, la azidannakum wa la in syakartum la azidannakum? Kau syukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kepada kamu kan? Tuan-tuan boleh tengok nanti muslimin-muslimat, kita dapat nikmat duit kan, harta kan? Tambahkan lagi dengan cara apa duit harta tersebut? Banyak sedekah kepada orang kan? Kalau semua orang banyak bersedekah, Allah tambahkan nikmat kepada kita semua, tambah nikmat kepada kita semua. Tuan-tuan muslimin-muslimat, kita akan datang ke rumah Allah dalam perasaan yang sangat tenang, seronok. Dah bagi tambah, dah bagi tambah. Tak seronok datang beribadah pada Allah. Yang malangnya orang kita fikir, bila bagi habis, bila bagi pada orang habis, dia fikir yang itu. Itu yang hati nak datang ke surau ke masjid pun rasa macam berat nak datang. Sebab dia rasa macam Allah ambil harta je dengan bagi pada orang lain. Sepatut tak bagi pada orang kan? Kenapa nak bagi pada orang? Dia tak masuk dekat kepala dia tu. Selepas dia bagi kepada orang Allah gantikan dengan benda yang lain. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang menyara anak yatim dan juga janda, Nabi sebut dalam hadis, dia bagi sedekah kepada anak yatim dan juga janda, Allah akan gantikan hartanya dengan cara yang lain. Rezeki Allah bagi dengan cara tak disangka dia akan dapat. Spesifik Nabi sebut anak yatim dan juga janda. Tu Nabi ajar kepada kita, cari anak yatim untuk kita bantu. Yang kedua, cari janda untuk kita bantu. Kalau nampak macam orang fitnah kita kan, asyik pergi rumah janda je kan, nampak tak elok pula ya kan. Dah lalang sara janda tu, nak bagi lebih akrab, jagalah sekali dia dengan perkahwin dengan dia kan. Nak ajar begitu. Tuan-tuan, ini semua orang bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu sebab tuan-tuan boleh duduk tenang dalam surau ni. Orang tak bersyukur tuan-tuan, nampak muka gelisah dia. Itu tak cukup, ni tak cukup, ni tak kena, tu tak kena. Ni nampak tu. Tapi dalam surau ni, ya Allah, muka di syurga insya-Allah semuanya. Amin. Jangan jarun Allah sebenar balik umrah Tuan-tuan, AJK surau senang je dia pergi umrah kan. Padahal dia sibuk jaga surau tu kan. Tapi rezeki dia tu kan, dia tak, kita azan je dekat surau kan. Kita jaga agama Allah Ta'ala, pengawal datang kat surau, Allah pun mudahkan rezeki kita untuk sedekah pada orang. Benda yang Allah Ta'ala gantikan tu di luar jangkauan kita. Sebab kita ni akan jadi perasaan biasa,
Bila kita keluarkan duit, rasa macam hati tu kan, ish, banyak pula aku bagi tu kan. Dia punya rasa. Termasuk juga saja sebab kita ni manusia. Tapi Allah Ta'ala sebut fa idza azamta fatawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Selepas kau berazam untuk buat baik, engkau berazam untuk bersedekah, tawakal pada Allah. Allah gantikan rezeki kita. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, siapa yang tawakal, azam pada Allah sungguh-sungguh, aku nak berubah jadi baik, Allah jaga dua perkara untuk dia. Yang pertama, Allah akan permudahkan urusan agama dia. Dia mudah datang ke surau untuk bersembahyang. Perasaan mudah datang kat surau, tak semua orang ada tuan-tuan. Dia rasa macam dengar kuliah lalu lalang tadi tu kan, dengar sampai keluar kerja. Dah tak dengar dah. Oh, tak dengar dah. Tapi dia nampak kereta banyak kat luar tu kan, Allah buka hati dia nak datang kat surau lah. Perasaan tu tak semua orang ada tau. Tak semua orang ada. Kita lalu balik kerja kan, surau ramai orang, tak sembahyang isyak lagi. Perasaan datang tu untuk siapa? Kata Allah, orang yang berazam untuk buat kebaikan. Dia nak, Allah permudahkan. Yang kedua, Allah permudahkan urusan agamanya, rezekinya mudah. Dia berazam setiap kali kalau ada orang minta sumbangan, dia nak bagi sedekah katakan. Caranya begitu mudah. Selepas dilepaskan duit kepada orang, Allah tutup hati perasaan dia, dah aku tak payah fikir apa-apa dah. Kau tunggu je bagaimana Allah gantikan rezeki kau tu. Oh, yang itu tuan-tuan, tak semua orang ada tu. Berpindah saja, stop. Jangan fikir apa lagi dah. Muslimin muslimat, dalam jemaah kita ni tuan-tuan, memang ada orang macam itu. Memang ada orang macam itu. Allah permudahkan urusan agama dia, Allah permudahkan urusan rezeki dia, urusan dunia dia, urusan anak-anak dia. Anak sangat berlapang dada dengan mak bapak. Bapak susah, mak susah, betapa mudah aja anak dia keluarkan duit daripada akaun dia bagi dekat mak bapak. Tuan-tuan, kita ada anak kan, kadang-kadang ada anak kita susah nak bagi duit kan. Ayah tak cukup ke bulan-bulan yang saya dah bagi tu? Pernah keluar dari mulut anak? Pernah keluar tuan-tuan. Ni orang mengadulah pada saya begitulah. Orang mengadu begitu tuan-tuan. Kenapa jadi begitu? No, jangan salahkan anak dahulu. Berbalik kepada mak bapak yang kurang ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kau tak jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, bagaimana Allah nak menghantar anak yang jaga hubungan dengan kau? Engkau tak jaga ketaatan pada Allah Ta'ala, bagaimana Allah nak hantar anak yang taat kepada engkau? Rupa-rupanya kita punca ketaatan. Kunci hikmah terletak pada kita. Allah lambatkan segala kemewahan pada manusia. Tetapi hanya orang yang bertuah saja memiliki kemewahan daripada Allah. Dan kunci kemewahan terletak pada kita. Kemewahan hati, perasaan untuk beribadah, untuk bersedekah. Sebab muslimin muslimat, banyakkan muhasabah diri betul-betul. Perlu kepada kita ada malam-malam tertentu menangis kepada Allah Ta'ala. Mesti menangis pada Allah. Untuk kita mengakui kejahatan kita, kesilapan kita, kemungkaran yang pernah kita lakukan masa kita muda dahulu. Even sekarang sekalipun. Supaya kita tahu yang kita perlukan orang untuk membantu dalam hidup kita. Kita perlukan Allah. Kita perlukan bimbingan daripada manusia. Itu Nabi mengajar kepada kita syukur kepada Allah Ta'ala. Saya doakan Haji mudah-mudahan sentiasa termasuk orang yang syukur je, dan banyak membantu, termasuk juga jemaah semualah. Orang yang sangat pemurah. Ini contoh sahabat kita ni tuan-tuan. Ada soalan lain tuan-tuan muslimin muslimat? Jarul ada apa-apa ke? Nak share apa-apa pengalaman pergi? InsyaAllah tuan-tuan bulan 11, 27 bulan 11 saya buat ziarah 3 masjid. Pergi Masjid Al-Aqsa di Palestin, masuk ikut Jordan, kemudian kita pergi Madinah, Masjid Nabawi, kemudian pergi Mekah. Balik dari Mekah tu pula ke singgah dekat Dubai pula. Ziarah pula dekat Dubai, dekat Abu Dhabi tu. So siapa berminat lah boleh jumpa saya kan. Saya beritahu awal biar kumpul duit tu banyak sikit. Sebab kosnya agak tinggi. Tinggi tak tinggi pun mungkin dalam 9,000, 10,000 begitulah. Sebab kita pergi Palestin, lama sikit 16 hari kat sana. Dan juga duduk dekat hotel yang paling dekat dengan Masjidil Haram, di Safwah Tower tu kan. Keluar je eskalator sampai dekat masjid. Saya tak nak bawa tuan-tuan duduk jauh-jauh. Nanti kena maki je saya nanti. Apa hotel jauh kan. So bayarlah lebih sikit untuk dapat hotel yang dekat, senang nak beribadah pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan doakan saya. 16 hingga 18 Mac saya akan buat camp motivasi untuk anak-anak. Doakan saya supaya saya dapat sumbangan yang banyak daripada jemaah untuk nak menaja anak yatim.
Ada anak yatim nak ditaja lebih kurang 50 orang ni. So kalau tuan-tuan berminat tu nak mengajar anak yatim, program tu boleh beritahu saya. Tapi alhamdulillah setakat hari ni tuan-tuan, Allah permudahkan urusan saya. Allah hantar orang-orang yang jumpa saya ni begitu mudah untuk nak bantu. Saya ingat dalam 7-8 ribu tu dah ada dah. Saya perlukan 10 ribu untuk program anak yatim ni lah kan. Tapi alhamdulillah banyak orang bantulah sebenarnya. Pegang satu benda lah, buat kerja kerana Allah Ta'ala kan. Allah buka hati orang lain untuk bantu kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min du'a'i la yustajabu lah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jauhilah kami daripada ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas, dan doa yang tidak dimakbulkan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ni hamba yang istiqamah melaksanakan ibadah salat sampailah kami mati ya Allah. Termasuklah zuriat kami, anak-anak kami, cucu kami ya Allah. Pasangan kami, suami isteri kami ya Allah. Ahli keluarga kami ya Allah. Para pemimpin yang kami sayangi ya Allah, dan seluruh umat Islam ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sesiapa nak menyumbang selepas ni tuan-tuan, mungkinlah kot kita letak tabung ke ni, jadah ke nanti kat belakang tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.